Assalamualaikum semua. Semoga hari Anda diberkati dan dipenuhi ketenangan. Hari ini, kita nak sembang tentang satu keajaiban besar yang ada di hadapan mata kita setiap hari. Al-Quran Al-Karim, kitab suci yang menjadi panduan hidup umat Islam sejak lebih 1400 tahun lalu. Al-Quran bukan sekadar buku biasa. Ia adalah kalam Allah, wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, dan surat cinta dari pencipta kita kepada seluruh manusia, tanpa mengira bangsa atau zaman. Di dalamnya terkandung cerita, hukum, nasihat, dan yang paling penting, petunjuk yang membawa kita ke jalan yang benar. Ia ibarat peta lengkap untuk mengemudi hidup, supaya kita tidak sesat dan sentiasa berada di landasan yang betul menuju destinasi akhirat yang abadi. Pernahkah kita terfikir tentang susunan surah-surahnya? Mengapa Al-Fatihah di awal, Al-Baqarah selepasnya, dan surah-surah pendek di penghujung? Semua ini bukan kebetulan, tetapi penuh makna dan hikmah. Susunan 114 surah ini adalah ditetapkan oleh Allah melalui Jibril kepada Rasulullah SAW dan diwariskan kepada kita dengan penuh ketelitian. Setiap surah dan ayat diletakkan dengan hikmah, membentuk perjalanan rohani yang sempurna dan menyentuh hati setiap pembacanya. Ia bermula dengan pengenalan dan doa, diikuti asas iman dan syariat, kemudian diperincikan dalam surah-surah seterusnya, membimbing kita dari satu tahap ke tahap yang lain. Susunan ini membina iman kita secara berperingkat, dari akar hingga buahnya, agar hati kita benar-benar memahami dan menghayati setiap ajaran. Jadi, marilah kita buka hati dan minda untuk meneroka keindahan susunan surah dalam Al-Quran. Satu mukjizat yang membuktikan keagungan Allah dan kasih sayangnya kepada kita. Jom kita mulakan pengembaraan ilmu yang menakjubkan ini, bersama-sama mencari cahaya dan petunjuk dalam setiap helaian Al-Quran. Subhanallah, mari kita mulakan dengan nombor istimewa 114, jumlah surah dalam Al-Quran. Setiap surah membawa makna dan pelajaran tersendiri, membentuk satu struktur yang sangat teratur dan menakjubkan. Nombor ini bukan sekadar angka, ia boleh dibahagi dengan 19, menghasilkan 6. Ini menunjukkan adanya pola matematik yang sangat rapi dalam kitab suci ini. Angka 19 sendiri disebut secara jelas dalam surah Al-Mudaththir, menandakan kepentingannya dalam struktur Al-Quran. Lafaz Bismillahirrahmanirrahim terdiri daripada 19 huruf Arab, satu keajaiban linguistik dan numerik yang tidak disedari ramai. Perkataan-perkataan utama seperti ism, Allah, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim juga berkait erat dengan angka 19, memperlihatkan keunikan susunan wahyu. Sistem matematik ini mustahil direka manusia. Ia bukti Al-Quran terpelihara dari perubahan dan tidak ada satupun yang sia-sia dalam susunannya. Jika satu huruf ditambah atau dibuang, sistem ini akan rosak serta-merta, membuktikan keaslian dan ketelitian wahyu Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Ini adalah janji Allah yang pasti. Jadi 114 bukan sekadar angka, tapi kunci kepada ribuan rahasia lain yang tersembunyi dalam Al-Quran. Ia adalah cap mohor keaslian Al-Quran. Bukti ia benar-benar dari Allah dan tidak pernah berubah sejak diturunkan. Keajaiban angka ini sepatutnya menguatkan iman kita, menambah keyakinan bahwa Al-Quran adalah mukjizat sepanjang zaman. Ia adalah bukti saintifik dan matematik yang tidak dapat disangkal, menakjubkan para ilmuwan dan pencinta Al-Quran di seluruh dunia. Setiap kali kita melihat angka 116, ingatlah keajaiban di sebaliknya dan betapa agungnya mukjizat Al-Quran yang Allah kurniakan kepada kita. Sekarang, mari kita masuk ke pintu gerbang Al-Quran. Surah Al-Fatihah, Ummul Kitab. Ia merangkumi keseluruhan mesej Al-Quran dalam 7 ayat yang padat. Doa, pujian, pengakuan, dan permohonan. Setiap kali kita solat, kita berdialog dengan Allah melalui Al-Fatihah. Susunannya di awal sangat strategik, menyediakan hati sebelum menyelami lautan ilmu Al-Quran. Membaca Al-Fatihah menanamkan syukur, membina rasa hormat, dan memfokuskan jiwa hanya kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr, kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Angka 31 juga menarik. Surah Luqman, penuh nasihat, mengandungi 31 ayat. Dalam surah Al-Mudaththir ayat 31, Allah jelaskan fungsi angka 19 untuk menguji dan meyakinkan. Setiap kali membaca Al-Fatihah, kita membuka pintu kepada khazanah yang dijaga Allah. Ia adalah dialog suci yang membentuk kehidupan dunia dan akhirat. Surah-surah selepasnya membina keyakinan dan kebijaksanaan. Al-Fatihah adalah permulaan perjalanan rohani yang agung. Seterusnya,
Mari kita lihat angka penting. 23. Tempoh penurunan Al-Quran. Wahyu turun selama 23 tahun, 13 di Mekah, 10 di Madinah. Penurunan berperingkat memudahkan sahabat menghafal, memahami, dan mengamalkan ajaran Al-Quran. Menariknya, manusia dicipta dengan 23 kromosom dari ayah dan 23 dari ibu, asas kejadian manusia. Apabila bercantum, terbentuklah 46 kromosom, asas kehidupan baru. Al-Quran diturunkan 23 tahun, manusia terbentuk dari 23 kromosom. Bukan kebetulan. Ini menunjukkan hubungan halus antara wahyu dan ciptaan manusia. Al-Quran adalah manual lengkap untuk fitrah manusia. Ia mengajar kita bahwa perkara hebat memerlukan masa untuk dibina. Iman, akhlak, dan masyarakat perlu dibentuk berperingkat, seperti turunnya Al-Quran. Angka 23 adalah simbol kesabaran, proses, dan kesempurnaan. Ia mengingatkan kita tentang asal-usul kejadian dan panduan hidup yang sempurna. Selepas Al-Fatihah, kita dihidangkan dengan surah terpanjang, Al-Baqarah, yang menjadi tulang belakang ajaran Islam dan permulaan kepada lautan ilmu yang luas. Jika Al-Fatihah adalah doa, Al-Baqarah pula adalah jawabannya. Menggariskan semua topik utama dalam Islam, dari keimanan hingga kehidupan seharian. Ia membincangkan rukun iman, kisah para nabi, hukum syariat, kekeluargaan, dan juga pelbagai pengajaran moral yang membentuk pribadi Muslim sejati. Surah ini mempunyai 286 ayat, termasuk ayat terpanjang tentang hutang dan ayat kursi, kemuncak tauhid yang menjadi pelindung dan penenang hati. Susunan ayatnya membentuk struktur cermin, awal dan akhir sepadan, tengah menjadi paksi utama, menunjukkan keindahan dan kebijaksanaan susunan wahyu. Gaya bahasanya unik, beralih topik dengan lancar, mendidik bahwa Islam itu menyeluruh dan merangkumi semua aspek kehidupan. Iman, ibadah, muamalah, dan akhlak tidak boleh dipisahkan. Semuanya saling melengkapi dalam membentuk masyarakat yang harmoni. Membaca Al-Baqarah seperti membina rumah, dari tapak hingga bumbung, setiap ayat menjadi batu asas yang kukuh. Jangan takut dengan kepanjangan surah ini. Ia adalah universiti terbuka selepas kita memohon petunjuk dalam Al-Fatihah, tempat kita belajar dan memperbaiki diri. Luangkan masa membaca dan memahaminya, walaupun sedikit demi sedikit, kerana setiap ayat membawa makna yang mendalam. Di dalamnya terkandung keberkatan besar yang mampu menerangi kehidupan kita. Nabi SAW bersabda, "Bacalah surah Al-Baqarah kerana membacanya adalah keberkatan, meninggalkannya adalah penyesalan." Ia menjadi pelindung dari segala keburukan. Surah ini adalah asas kukuh untuk membina kehidupan berlandaskan Al-Quran, menjadi panduan sepanjang zaman. Selepas surah-surah panjang, perjalanan rohani kita sampai ke Juz Amma. 37 surah pendek, kebanyakannya diturunkan di Mekah. Surah-surah ini adalah sentuhan terakhir yang menggilap dan mengukuhkan hati kita. Ia seperti koleksi permata, ringkas, padat, dan menusuk kalbu. Ayat-ayatnya pendek, bahasanya kuat, fokus kepada keesaan Allah, hari kiamat, syurga, neraka, dan akhlak mulia. Ia sangat berkesan melembutkan hati dan menyedarkan jiwa. Surah-surah ini mudah dihafal, sering dibaca dalam solat, dan sangat dekat dengan kehidupan harian. Juz Amma bermula dengan surah An-Naba dan berakhir dengan surah An-Nas, penutup sempurna kepada perjalanan rohani. Ia membawa kita kembali kepada fitrah, mengingatkan tujuan akhir hidup. Sebesar manapun ilmu, kita mesti kembali kepada asas iman tulen dan persiapan bertemu Allah. Juz Amma adalah penutup yang mantap untuk seluruh mesej Al-Quran. Siapakah yang menyusun surah-surah ini? Jawapannya, susunan Al-Quran adalah berdasarkan wahyu Allah. Malaikat Jibril bukan sahaja menyampaikan ayat, tetapi juga memberitahu Nabi kedudukan setiap ayat dan surah. Dalilnya jelas dalam hadis sahih, Rasulullah SAW memanggil penulis wahyu dan menentukan penempatan ayat. Para sahabat menyemak bacaan bersama Rasulullah setiap Ramadan, memastikan susunan kekal seperti yang ditinggalkan baginda. Abu Bakar dan Uthman hanya mengumpulkan Al-Quran mengikut susunan sedia ada. Susunan ini membuktikan Al-Quran ajaib dari segi kandungan dan strukturnya. Ia menolak dakwaan Al-Quran ciptaan manusia. Ia adalah mukjizat yang bersepadu. Bagaimana kita boleh menghayati susunan Al-Quran dalam kehidupan harian? Ubah cara membaca, jangan sekadar baca tapi fahami dan renungi. Luangkan masa membaca terjemahan dan tafsir ringkas. Fikirkan kaitan antara surah. Jadikan Al-Quran teman runding. Bila buntu, buka dan baca dengan penghayatan. Amalkan tadabbur berkumpulan bersama keluarga atau kawan. Pilih satu surah, baca dan bincang pengajaran.
Surah Al-Asr ajar pengurusan masa. Al-Ma'un ajar kepekaan sosial. Cara ini bukan sahaja menghayati susunan, tapi mengeratkan hubungan atas landasan iman. Sentiasa berdoa agar Allah buka hati untuk memahami Al-Quran. Amalkan doa. Dengan amalan dan doa, perjalanan kita bersama Al-Quran akan lebih bermakna. Alhamdulillah, kita telah sampai ke penghujung perkongsian. Susunan 115 surah dalam Al-Quran adalah keajaiban, peta rohani yang direka teliti oleh Allah. Dari Al-Fatihah ke Juz Amma, setiap satunya punya peranan dan hikmah mendalam. Keajaiban angka seperti 15 dan 23 adalah bukti tambahan untuk meyakinkan kita di zaman moden. Al-Quran terpelihara dan relevan sepanjang zaman untuk semua manusia. Jadikan Al-Quran panduan hidup sebenar. Baca, fahami, renungi, dan amalkan. Apabila kita mendekati Al-Quran dengan hati terbuka, ia akan menjadi cahaya hidup kita. Ya Allah, jadikan kami hamba yang sentiasa membaca dan mengamalkan Al-Quran. Semoga perkongsian ini menyemarakkan cinta kita kepada Al-Quran. Tema 2, susunan surah, perjalanan rohani. Penerangan tema ini meneroka susunan surah Al-Quran sebagai perjalanan rohani yang dirancang, ditetapkan melalui wahyu Jibril kepada Rasulullah SAW dengan keajaiban angka seperti nombor 111, jumlah surah, 23 tempoh wahyu, 3 ke 1 Al-Fatihah, dan 19 yang menunjukkan ketepatan ilahi. Susunan ini membimbing manusia melalui fasa-fasa akidah, syariat, dan akhlak, mencerminkan simetri dan simfoni yang tidak dapat ditiru. Tema ini mengintegrasikan contoh ijaz adadi dari Amazing Consistencies, The Miracle of Numbers in the Quran, dengan sabab tambahan untuk ijaz saintifik, linguistik, atau psikologi, disokong oleh dalil Al-Quran, hadis, hujah saintifik, dan amalan harian, relevan untuk zaman sains moden. Senarai episod berikut adalah senarai 10 episod dalam tema 2, dengan penerangan ringkas untuk episod yang tidak dihuraikan secara penuh. Episod 6, Susunan Ilahi, 115. Surah dan nombor perdana meneroka jumlah 112 surah sebagai hasil daripada 6-19 dengan nombor-nombor perdana dan kesan psikologi susunan surah. Episod 7, Al-Fatihah. Pembukaan dengan nombor 31, menonjolkan simetri nombor 31 dalam Al-Fatihah dan kesan psikologi pembaca dalam solat. Episod 8, Al-Baqarah, asas syariat dan simetri, membincangkan susunan Al-Baqarah sebagai asas syariat dengan pola numerik seperti nombor 23 dalam ayat cabaran dan keunikan linguistik. Episod 9, Tempoh Wahyu, nombor 23 dan penciptaan, mengaitkan nombor 23, tempoh wahyu, dengan kromosom manusia dan fakta saintifik tentang penciptaan. Episod 10, Juz Amma, mukjizat dalam surah pendek, meneroka keajaiban numerik dan psikologi dalam surah pendek. Juz Amma seperti nombor 5 dan 19. Episod 11, Susunan Makkiyah dan Madaniyah, membincangkan perbezaan susunan surah Makkiyah dan Madaniyah dengan pola numerikal seperti nombor 11. Episod 12, Huruf Muqatta'at dan nombor 19, menonjolkan keajaiban numerikal huruf muqatta'at dan kaitan nombor 19 dalam surah tertentu. Episod 13, Transisi surah, dari doa ke hukum, meneroka peralihan tematik antara surah dengan fokus pada simetri numerik dan kesan psikologi. Episod 15, Simetri dalam jumlah ayat, membincangkan simetri jumlah ayat dalam surah seperti nombor 31 dan 19 sebagai ijaz adadi. Episod 15, Peranan Jibril dalam susunan surah, menonjolkan peranan Jibril dalam menetapkan susunan surah dengan kaitan angka dan kesan rohani. Kandungan penuh untuk episod terpilih. Episod 6, Susunan Ilahi, sektor 12 surah dan nombor perdana. Penerangan, episod ini meneroka susunan 111 surah Al-Quran sebagai perjalanan rohani yang terancang dengan nombor 111, 6-19, mencerminkan keajaiban numerikal dan kesan psikologi susunan ini dalam membimbing iman. Subbab 61, Ijaz Adadi, nombor 118 dan 19. Penerangan, Al-Quran mempunyai 112 surah. Hasil darab 6-19 dengan nombor 11 disebut dalam surah Al-Mudaththir. Huruf-huruf perkaan Al-Quran, dan Ar-Rasul diulang 114 kali dalam 112 huruf pertama dan terakhir Al-Quran, menunjukkan simetri ilahi. Dalil surah Al-Hijr 9, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memeliharanya. Teori kerangka Quran. Hujah, ketepatan nombor 112 dan 19, nombor perdana, menunjukkan ijaz adadi yang tidak mungkin dirancang tanpa wahyu. Susunan 114 surah yang ditetapkan Jibril
membentuk perjalanan rohani dari akidah kepada syariat hingga akhlak juz amma. Menyokong dakwaan Amazing Consistencies bahawa nombor tidak pernah berbohong. Impak dan amalan. Baca senarai 128 surah dalam Al-Quran, renungkan nombor 19 dalam basmalah. Amalkan pembacaan surah Al-Hijr Fimlan selepas solat untuk menyokong pemeliharaan Al-Quran. Sunan Tirmizi, doa. Allahumma ya Rab, jadikan Al-Quran panduan perjalanan hidupku. Subbab 62. Ijaz psikologi. Kesan susunan surah penerangan. Susunan surah dari Al-Fatihah hingga An-Nas mencipta aliran rohani yang menenangkan, membantu pembaca menghadapi cabaran hidup dengan iman. Dalil, surah Al-Isra. Dan kami turunkan dari Al-Quran apa yang menjadi penawar dan rahmat. Hujah, susunan surah dengan pola numerik seperti 115 mencipta irama rohani yang selari dengan sains moden tentang kesan meditasi. Kajian psikologi menunjukkan pembacaan teratur Al-Quran mengurangkan tekanan. Impak dan amalan. Baca Al-Fatihah dan An-Nas sebelum tidur. Menyusun susunan 114 surah sebagai perjalanan rohani. Doa, Allahumma ya Rab, tenangkan hatiku dengan Al-Quran. Episod 7. Al-Fatihah. Pembukaan dengan nombor 31. Penerangan episod ini meneroka Al-Fatihah sebagai pembukaan Al-Quran dengan simetri nombor 31, mencerminkan ijaz adadi dan kesan psikologi dalam solat. Subbab 7.1, ijaz adadi nombor 31 dalam Al-Fatihah. Penerangan jumlah huruf pertama, kedua dan ketiga setiap ayat Al-Fatihah adalah 31, begitu juga jumlah titik huruf dan enam. Nama serta sifat Allah. Ayat ke-31 Al-Quran, Al-Baqarah 29 mempunyai 31 titik huruf. Dalil, surah Al-Qamar. Dan sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran untuk diingat. Halaman 3 sedikit itu. Hujah, ketepatan nombor 31 menunjukkan ijaz adadi yang luar biasa, membuktikan susunan Al-Fatihah sebagai mukadimah ilahi yang sempurna. Pola ini menyokong Amazing Consistencies bahawa nombor mencerminkan ketepatan ilahi. Impak dan amalan. Hafal Al-Fatihah. Renungkan nombor 31 dalam solat harian. Baca surah Al-Qamar untuk menghargai kemudahan Al-Quran. Doa. Allahumma ya Rab, jadikan Al-Fatihah pembukaan hatiku. Subbab 2.2. Ijaz, psikologi, ketenangan Al-Fatihah. Penerangan, membaca Al-Fatihah dengan tartil dalam solat mencipta kesan meditasi, menenangkan jiwa. Dalil, surah Al-Muzammil, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Hujah, irama Al-Fatihah dengan simetri nombor 31, selari dengan sains terapi bunyi, mengurangkan tekanan dan meningkatkan fokus. Impak dan amalan, baca Al-Fatihah dengan tartil dalam solat, renungkan nombor 31 untuk ketenangan. Doa, Allahumma ya Rab, jadikan Al-Fatihah penawar jiwaku. Episod Minan, Tempoh Wahyu, nombor 23 dan penciptaan penerangan. Episod ini mengaitkan nombor 23 Tempoh Wahyu dengan kromosom manusia dan fakta saintifik tentang penciptaan, menonjolkan ijaz adadi dan ijaz ilmi. Subbab 91. Ijaz adadi nombor 23 dan kromosom penerangan. Al-Quran diturunkan selama 23 tahun dan nombor 23 muncul dalam ayat cabaran. Al-Baqarah 12:23 perkataan, ayat tentang air dan huruf kasrah ke-23 dalam Al-Ikhlas selari dengan 23 pasang kromosom manusia. Dalil, surah Al-Muminun 23:12-18, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Hujah, kaitan nombor 23 dengan kromosom manusia yang hanya ditemui pada abad ke-20, menunjukkan ijaz ilmi dan ijaz adadi. Menyokong Amazing Consistencies. Impak dan amalan. Baca surah Al-Muminun 2:13 selepas solat subuh, renungkan nombor 23 dan kromosom. Doa. Allahumma ya Rab, tambahkan ilmuku tentang penciptaanmu. Subbab 9.2. Ijaz saintifik, penciptaan dari air penerangan. Ayat tentang penciptaan dari air Al-Anbiya 12:10 selari dengan fakta saintifik bahawa air adalah asas kehidupan. Dalil, surah Al-Anbiya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup dari air. Hujah, fakta ini yang disahkan sains moden menunjukkan ijaz ilmi yang tidak diketahui pada abad ke-7. Impak dan amalan. Baca surah Al-Anbiya untuk menghargai keajaiban air. Doa, Allahumma ya Rab, ingatkan aku akan keajaiban penciptaanmu. Episod 10. Juz Amma, mukjizat dalam surah pendek. Penerangan,
Episod ini meneroka keajaiban angka dan psikologi dalam surah pendek Juz Amma, seperti nombor 5 dan 19 yang memperkaya perjalanan rohani. Subbab 10.1, Ijaz Adadi, nombor 5 dan 14. Penerangan, jumlah perkataan dalam 5 surah terakhir Juz Amma, An-Nas hingga Al-Falaq adalah 100, 5.20. Surah Al-Alaq mempunyai 19 ayat, selari dengan nombor 19 dalam basmalah. Dalil, surah Al-Mulk ke 1, Maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan. Hujah, pola nombor 5 dan 19 menunjukkan ijaz adadi yang mengikat surah pendek Juz Amma menyokong amazing consistencies. Impak dan amalan, baca surah Al-Mulk setiap malam. Sunan Tirmizi, renungkan nombor 5 dan 19. Doa, Allahumma ya Rabb, lindungi aku dengan Al-Quran. Subbab 10.2, Ijaz, psikologi, ketenangan. Juz Amma penerangan, surah pendek Juz Amma seperti Al-Falaq dan An-Nas menenangkan jiwa dengan irama dan tema perlindungan. Dalil, surah Al-Falaq, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Hujah, irama surah pendek selari dengan sains terapi bunyi, mengurangkan tekanan. Impak dan amalan, baca Al-Falaq dan An-Nas sebelum tidur. Masukkan nombor 5 untuk ketenangan. Sunan Tirmizi, Dua Zikir. Doa, Allahumma ya Rabb, tenangkan hatiku dengan Juz Amma. Tema 2, susunan surah perjalanan rohani. Tema 2 telah membawa kita melalui perjalanan rohani susunan surah Al-Quran. Dari 114 surah yang menggambarkan simetri ilahi, episod 6, keindahan Al-Fatihah dengan nombor 31, episod 2, nomor 23, dengan penciptaan, hingga keajaiban Juz Amma, episod 10. Keajaiban angka seperti nombor 18, 23, 1 dan 19. Kesan psikologi dan saintifik susunan surah membuktikan Al-Quran sebagai panduan ilahi yang terancang, serta dinyatakan dalam surah Al-Hijr, Mime bisa sunima. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan kamilah yang memeliharanya. Pola-pola ini yang disokong amazing consistencies mengesahkan dakwaan nombor tidak pernah berbohong. Dengan nombor 23 dengan kromosom manusia, menunjukkan relevansi Al-Quran dalam era sains modern. Inspirasi rohani, susunan surah Al-Quran adalah peta rohani yang membimbing kita dari doa Fatihah kepada Syal-Baqarah hingga perlindungan Juz Amma. Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran adalah jamuan Allah, maka terimalah jamuannya sebaik yang kamu mampu. Dengan tadabbur susunan ini, kita menemui rahsia-rahsia ilahi yang menguatkan iman dan menenangkan jiwa. Dalam dunia yang penuh kekacauan, Al-Quran adalah pelita yang kekal, mengarahkan kita kepada Allah melalui nombor dan makna yang harmoni. Amalan harian. Mulakan hari dengan membaca Al-Fatihah dalam solat. Membaca nombor 31 dan 114 surah sebagai panduan rohani. Baca surah Al-Mulk setiap malam, Sunan Tirmizi, dan surah Al-Muminun, 23-12 selepas subuh untuk menghargai kaitan nombor 23 dengan penciptaan. Tulis doa, Allahumma ya Rabb, bimbing aku melalui susunan Al-Quran menuju rahmat-Mu. Amalkan ini untuk menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan, memperkukuh hubungan rohani dan intelektual dengan kitab suci ini. Episod 6, Susunan Ilahi. 114, Surah dan Nombor Perdana Penerangan. Episod ini meneroka susunan 114 surah Al-Quran sebagai perjalanan rohani yang terancang, ditetapkan melalui wahyu Jibril kepada Rasulullah SAW dengan keajaiban numerikal melalui nombor 111, hasil darab 6, Hamzah 19, dan nombor perdana 19. Susunan ini bukan sahaja mencerminkan ketepatan ilahi, tetapi juga membimbing manusia melalui fasa-fasa akidah, syariat, dan akhlak, dari Al-Fatihah hingga An-Nas. Episod ini juga menonjolkan kesan psikologi susunan surah dalam menenangkan jiwa, relevan untuk zaman sains modern. Kandungan ini mengintegrasikan contoh ijaz adadi dari Amazing Consistencies, The Miracle of Numbers in the Quran, disokong oleh dalil Al-Quran, hadis, hujah saintifik, dan amalan harian, selari dengan pendekatan berani berbeza yang berpaksikan Al-Quran dan Sunnah. Subbab 6.1, Ijaz adadi, nombor 1, 11 dan 19 penerangan, Al-Quran mempunyai 113 surah. Hasil darab 6 dan 19, dengan nombor 19, disebut dalam surah Al-Mudaththir. Di atasnya ada 19 huruf-huruf perkataan Al-Quran dan Ar-Rasul diulang 112 kali dalam 113 huruf pertama dan terakhir Al-Quran. Manakala jumlah abjad huruf rasa, zikir Allah,
Zakir Halla, nama lain Al-Quran, juga menghasilkan 113. Nombor 19 sebagai nombor perdana muncul dalam Bismillahirrahmanirrahim, huruf mengikat susunan surah dengan simetri ilahi. Dalil, surah Al-Hijr, Simila. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memeliharanya. Rujukan, Salam 92, teori kerangka Quran. Hujah, ketepatan nombor 11 dan 111 menunjukkan ijaz adadi yang tidak mungkin dirancang oleh manusia pada abad ke-7. Apatah lagi memandangkan Al-Quran diturunkan secara berperingkat selama 23 tahun. Nombor perdani Z19 yang hanya dapat dibahagi dengan satu dan dirinya sendiri mencerminkan keesaan Allah, manakala 114 surah membentuk perjalanan rohani yang terancang dari akidah, Al-Fatihah, ke syariat, Al-Baqarah, hingga akhlak, An-Nas. Pola ini, seperti yang digariskan dalam Amazing Consistencies, menyokong dakwaan nombor tidak pernah berbohong, membuktikan susunan Al-Quran sebagai bukti keajaiban ilahi yang selari dengan matematik moden. Impak dan amalan. Baca surah Al-Hijr selepas solat subuh untuk menghargai pemeliharaan Al-Quran oleh Allah. Renungkan nombor 112 dengan meneliti senarai surah dalam Al-Quran atau menghitung 19 huruf Bismillahirrahmanirrahim dalam hati mengikut amalan Rasulullah SAW yang memulakan perbuatan dengan basmalah. Sunan Abu Dawud, Matarwid 222. Doa, Allahumma ya Rab, jadikan Al-Quran panduan perjalanan hidupku. Subbab 6. Ijaz psikologi, kesan susunan surah penerangan. Susunan 114 surah Al-Quran, dari Al-Fatihah yang membuka dengan doa hingga An-Nas yang melindungi, mencipta aliran rohani yang menenangkan jiwa dan mengukuhkan iman. Membaca surah-surah dalam susunan ini, seperti Al-Fatihah di awal solat dan Al-Falaq serta An-Nas sebelum tidur, memberikan kesan meditasi yang mengeratkan hubungan dengan Allah. Dalil surah Al-Isra, dan kami turunkan dari Al-Quran apa yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hujah, susunan surah dengan pola numerik seperti 112, Z13, mencipta irama rohani yang merangkumi penemuan sains moden tentang kesan meditasi dan terapi bunyi. Kajian psikologi menunjukkan bahwa pembacaan ayat-ayat Al-Quran dengan tartil mengurangkan tekanan dan meningkatkan fokus, menunjukkan i'ijaz nafsi. Susunan ini yang ditetapkan Jibril mengalir dari tema akidah kepada syariat dan akhlak, memberikan panduan holistik yang menenangkan hati dalam dunia moden yang penuh cabaran. Impak dan amalan. Baca Al-Fatihah dalam setiap solat dan An-Nas, serta Al-Falaq sebelum tidur, menyusun susunan 112 surah sebagai perjalanan rohani yang dirancang. Luangkan 5 minit setiap malam untuk membaca surah Al-Isra, Al-Isra dengan tartil, memikirkan kesan psikologi Al-Quran seperti yang digalakkan Rasulullah SAW. Doa, Allahumma ya Rab, tenangkan hatiku dengan susunan Al-Quran. Hai. Penutup episod 6. Episod ini telah menonjolkan susunan 114 surah Al-Quran sebagai perjalanan rohani yang terancang. Dengan keajaiban numerikal, ijaz adadi melalui nombor 118, 6 KMC 11 dan nombor perdana 19 serta kekesan psikologi ijafsi yang menenangkan jiwa. Ketepatan nombor 11 dalam jumlah surah dan pengulangan huruf Al-Quran serta Ar-Rasul bersama aliran rohani dari Al-Fatihah hingga An-Nas membuktikan Al-Quran sebagai jizat ilahi yang relevan untuk era sains moden. Pola nombor perdana ini, seperti yang disokong Amazing Consistencies, mengesahkan dakwaan nombor tidak pernah berbohong. Semoga pembaca menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan harian melalui tadabbur susunan surah, memulakan setiap pembacaan dengan basmalah, dan menutupnya dengan doa perlindungan. Doa, Allahumma ya Rab, ajal Al-Quran rabi' albi wa syafi'an fil akhirat. Episod 7, Al-Fatihah, pembukaan dengan nombor 31. Penerangan, episod ini meneroka surah Al-Fatihah, Ummul Kitab, sebagai pembukaan Al-Quran yang sempurna, dengan keajaiban numerikal, ijaz adadi, melalui nombor 31 dan kesan psikologi yang menenangkan jiwa melalui pembacaan dalam solat. Sebagai surah pertama, Al-Fatihah menetapkan nada rohani untuk perjalanan Al-Quran, mengandungi doa, akidah, dan panduan hidup dalam 7 ayat yang penuh simetri. Episod ini mengintegrasikan contoh ijaz adadi dari Amazing Consistencies, The Miracle of Numbers in the Quran, disokong oleh dalil Al-Quran, hadis, hujah saintifik, dan amalan harian, selari dengan pendekatan berani berbeza yang berpaksikan Al-Quran dan Sunnah, relevan untuk zaman sains moden. Sebab 71,
Ijaz Adadi, nombor 31 dalam Al-Fatihah. Penerangan surah Al-Fatihah menunjukkan numerikal melalui nombor 31, nombor perdana. Jumlah huruf perkataan pertama, kedua, dan ketiga setiap ayat Al-Fatihah adalah 31. Begitu juga jumlah titik huruf, contoh tanda atas huruf seperti fathah, kasrah dalam keseluruhan surah. 6 nama dan sifat Allah dalam Al-Fatihah, seperti Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, menghasilkan jumlah numerikal 31 apabila dikira berdasarkan abjad Arab. Selain itu, ayat ke-31 Al-Quran, surah Al-Baqarah 2 bertubuh susuminan, juga mempunyai 31 titik huruf, mengaitkan Al-Fatihah dengan struktur keseluruhan Al-Quran. Dalil, surah Al-Qamar 11, dan sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran untuk diingat. Maka adakah sesiapa yang mengambil pengajaran? Rujukan, halaman 377 dari kerangka Quran. Hujah, ketepatan nombor 31 dalam Al-Fatihah sebagai nombor perdana menunjukkan ijaz adadi yang tidak mungkin dirancang oleh manusia pada abad ke-7. Apatah lagi memandangkan Al-Fatihah diturunkan awal dalam tempoh wahyu 23 tahun. Nombor 31 yang hanya dapat dibahagi dengan satu dan dirinya sendiri mencerminkan keesaan Allah dan kesempurnaan Al-Fatihah sebagai pembukaan Al-Quran. Pola ini, seperti yang digariskan dalam Amazing Consistencies, menyokong dakwaan nombor tidak pernah berbohong, menjadikan Al-Fatihah sebagai titik permulaan perjalanan rohani yang terancang dengan sempurna. Impak dan amalan. Hafal dan baca surah Al-Fatihah dengan tartil dalam setiap solat. Renungkan nombor 31 sebagai tanda keajaiban ilahi. Mengikut amalan Rasulullah SAW yang menjadikan Al-Fatihah wajib dalam solat. Sahih Bukhari 5. Luangkan masa untuk menghitung jumlah huruf atau titik dalam Al-Fatihah. Contoh dengan rujukan musyaf untuk menghargai simetri numerikal. Doa, Allahumma ya Rabb, jadikan Al-Fatihah pembukaan hatiku kepada rahmatmu. Sebab judul ijaz psikologi ketenangan Al-Fatihah. Penerangan, membaca surah Al-Fatihah dengan tartil dalam solat mencipta kesan meditasi yang menenangkan jiwa, memperkukuh hubungan rohani dengan Allah melalui doa pujian dalam 7 ayatnya. Irama Al-Fatihah dengan simetri nombor 31 memberikan kesan psikologi yang mendalam, membantu mengurangkan tekanan dan meningkatkan fokus. Dalil, surah Al-Muzammil 74, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Halaman 221, teori kerangka Quran. Hujah, irama Al-Fatihah dengan 7 ayat yang seimbang dan simetri nombor 31 dengan penemuan sains moden tentang kesan terapi bunyi dan meditasi. Kajian psikologi menunjukkan bahawa pengulangan frase teratur seperti Al-Fatihah dalam solat dapat mengurangkan tekanan dan meningkatkan kesedaran diri, menunjukkan ijaz nafsi. Sebagai umul kitab, Al-Fatihah merangkumi intipati akidah dan doa, menjadikan penawar jiwa yang relevan dalam dunia moden yang penuh cabaran. Impak dan amalan. Baca surah Al-Fatihah dengan penuh kesedaran dalam setiap solat, renungkan makna ayat-ayatnya seperti Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus untuk menguatkan iman. Luangkan 2-3 minit selepas solat untuk merenung nombor 31 dan kesan ketenangan Al-Fatihah, seperti yang digalakkan Rasulullah SAW. Sunan Tirmizi. Doa, Allahumma ya Rabb, jadikan Al-Fatihah penawar jiwaku dan panduan hidupku. Penutup episode 7. Episode ini telah menonjolkan surah Al-Fatihah sebagai pembukaan Al-Quran yang sempurna dengan keajaiban numerikal ijaz adadi melalui nombor 31 dalam struktur huruf, titik, dan sifat Allah, serta kesan psikologi yang menenangkan jiwa melalui pembacaan dalam solat. Ketepatan nombor 31 sebagai nombor perdana dan irama Al-Fatihah yang harmoni membuktikan Al-Quran sebagai mukjizat ilahi yang relevan dengan era sains moden, menyokong dakwaan Amazing Consistencies bahawa nombor tidak pernah berbohong. Al-Fatihah sebagai umul kitab mengundang kita untuk memulakan perjalanan rohani dengan doa dan pujian kepada Allah, membimbing kita menuju jalan yang lurus. Semoga pembaca menghidupkan Al-Fatihah dalam setiap solat dan kehidupan harian, merenung keajaiban nombor 31 dan kesan ketenangannya. Doa, Allahumma ya Rabb, ajal Al-Quran rabi'a qalbi wa syafi'an fil akhirah. Episode 8. Al-Baqarah, asas syariat dan simetri. Penerangan, episode ini meneroka surah Al-Baqarah, surah terpanjang dalam Al-Quran, sebagai asas syariat yang menyokong perjalanan rohani umat Islam. Dengan keajaiban numerikal ijaz adadi, melalui nombor 23 dalam ayat cabaran, surah Al-Baqarah 2 bab sifatia, dan keajaiban linguistik ijaz balahi melalui gaya bahasa yang tiada tandingan,
Al-Baqarah menawarkan panduan hidup yang kukuh, merangkumi hukum, akhlak, dan kisah-kisah pengajaran. Episod ini mengintegrasikan contoh ijaz adadi dari Amazing Consistencies, The Miracle of Numbers in the Quran, disokong oleh dalil Al-Quran, hadis, hujah saintifik, dan amalan harian, selari dengan pendekatan berani berbeza yang berpaksikan Al-Quran dan Sunnah, relevan untuk zaman sains moden. Subbab 8.1 Ijaz adadi Nombor 23 dan 23 dalam ayat cabaran penerangan. Surah Al-Baqarah ngandungi 23 perkataan, nombor perdana yang selari dengan 23 pasang kromosom manusia, 23 tahun tempoh wahyu Al-Quran, dan 23 perkataan dalam ayat pertama tentang air. Selain itu, jumlah nombor surah yang menyebut jari jemari dalam surah Al-Anfal dan Al-Qiyamah adalah 43. Nombor perdana ke-23 menunjukkan simetri ilahi dalam susunan Al-Baqarah. Dalil surah Al-Baqarah 2 dan jika kamu meragui yang kami turunkan kepada hamba kami, maka buatlah satu surah yang sebanding dengannya dan panggillah saksi-saksimu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Rujukan halaman 111, teori kerangka Quran. Hujah, ketepatan nombor 23 dalam ayat cabaran Al-Baqarah dan kaitannya dengan 23 pasang kromosom manusia yang hanya ditemui pada abad ke-20 melalui teknologi mikroskop, menunjukkan ijaz adadi dan ijaz ilmi yang luar biasa. Nombor perdana 23 yang hanya dapat dibahagi dengan satu dan dirinya sendiri, mencerminkan keesaan Allah dan ketepatan susunan Al-Quran. Pola ini, seperti yang digariskan dalam Amazing Consistencies, menyokong dakwaan nombor tidak pernah berbohong, membuktikan Al-Baqarah sebagai asas syariat yang terancang dengan sempurna, relevan untuk era sains moden. Impak dan amalan. Baca surah Al-Baqarah 2:3 selepas solat maghrib. Renungkan nombor 23 sebagai tanda keajaiban ilahi yang berkait dengan fitrah manusia. Kromosom. Luangkan masa untuk menghitung 23 perkataan dalam ayat cabaran atau merenung kaitan nombor 23 dengan tempoh wahyu, mengikut amalan Rasulullah SAW dalam memuliakan Al-Quran. Doa. Allahumma ya Rabb, teguhkan imanku dengan keajaiban Al-Baqarah, halaman 111. Subbab 8.2 Ijaz linguistik, keunikan retorik Al-Baqarah penerangan. Surah Al-Baqarah menonjol dengan gaya bahasa yang mendalam dan mencabar, seperti perumpamaan lalat dan kisah Bani Israel yang menggabungkan ketepatan, keindahan, dan kesan emosi. Ayat cabaran 2:23 menyeru manusia dan jin untuk menandingi Al-Quran. Tetapi gaya retoriknya dengan struktur ayat yang simetri dan irama yang harmoni menjadikannya tidak dapat ditiru. Dalil surah Al-Baqarah. Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perumpamaan dengan nyamuk atau apa yang lebih kecil daripadanya. Rujukan halaman 111, teori kerangka Quran. Hujah, keunikan gaya linguistik Al-Baqarah seperti perumpamaan lalat yang merendahkan kesombongan penentang, menunjukkan ijaz balagi yang melampaui kemampuan manusia. Pada zaman wahyu, penyair Arab terhebat seperti Imru Syekh Al-Qais gagal menandingi Al-Quran, walaupun bahasa Arab berada pada kemuncak kehebatannya. Struktur ayat Al-Baqarah, seperti ayat-ayat tentang hukum waris, 2b, ayat 80-82, dan kisah Nabi Musa, menggabungkan naratif, hukum, dan akhlak dengan cara yang harmoni, menjadikan panduan hidup yang relevan untuk era moden, bahkan dengan teknologi analisis bahasa. Impak dan amalan. Baca surah Al-Baqarah dengan tadabbur selepas solat isyak, renungkan gaya bahasa dan cabaran ilahi untuk meningkatkan keyakinan terhadap Al-Quran. Luangkan masa untuk mengkaji tafsir ayat-ayat ini, contoh tafsir Ibn Kathir, untuk memahami keindahan retoriknya, seperti yang digalakkan Rasulullah SAW, Sahih Muslim 2012. Doa, Allahumma ya Rabb, bukakan hatiku untuk memahami keindahan Al-Baqarah. Halaman 111. Penutup episode 8. Episode ini telah menonjolkan surah Al-Baqarah sebagai asas syariat dalam perjalanan rohani Al-Quran, dengan keajaiban numerikal, ijaz adadi, melalui nombor 23 dalam ayat cabaran 2:23, dan keajaiban linguistik, ijaz balagi, melalui gaya bahasa yang tiada tandingan, seperti perumpamaan lalat 2:1. Ketepatan nombor 23, yang selari dengan 23 pasang kromosom manusia, dan keindahan retorik Al-Baqarah, membuktikan Al-Quran sebagai mukjizat ilahi yang relevan untuk era sains moden, menyokong dakwaan Amazing Consistencies bahwa nombor tidak pernah berbohong. Sebagai surah yang merangkumi hukum, akhlak, dan kisah-kisah, Al-Baqarah menjadi panduan hidup yang kukuh,
mengajak kita untuk tadabbur dan mengamalkan ajarannya. Semoga pembaca menghidupkan Al-Baqarah dalam kehidupan harian, merenung keajaiban nombor 23 dan keindahan bahasanya untuk menguatkan iman. Doa Allahumma ya Rabb, ajal Al-Quran qalbi wa syafi'an fil akhirah. Halaman 111. Episod 9. Tempoh Wahyu, nombor 23 dan penciptaan penerangan. Episod ini meneroka tempoh wahyu Al-Quran selama 23 tahun sebagai keajaiban numerik Ijaz Adadi. Dengan nombor 23 muncul dalam ayat-ayat penting, seperti ayat cabaran surah Al-Baqarah 2:27 dan ayat tentang air serta berkait dengan 23 pasang kromosom manusia. Ia juga menonjolkan ijaz saintifik melalui ayat-ayat tentang penciptaan manusia dari air yang selari dengan penemuan sains moden. Episod ini mengintegrasikan contoh ijaz adadi dari Amazing Consistencies, The Miracle of Numbers in the Quran, disokong oleh dalil Al-Quran, hadis, hujah saintifik, dan amalan harian. Selari dengan pendekatan berani berbeza yang berpaksikan Al-Quran dan Sunnah, relevan untuk zaman sains moden. Subbab 9.1. Ijaz Adadi, nombor 23 dan kromosom penerangan. Al-Quran diturunkan selama 23 tahun, dan nombor 23 muncul dalam pelbagai pola numerikal. Ayat cabaran surah Al-Baqarah 2 mengandungi 23 perkata. Ayat pertama tentang air juga mempunyai 23 perkataan. Dan huruf kasrah dalam surah Al-Ikhlas terletak pada posisi ke-23 dari awal dan akhir. Selain itu, jumlah nombor surah yang menyebut jari jemari banan dalam surah Al-Anfal 8 dan Al-Qiyamah adalah 83, nomor perdana ke-23. Nomor 23 selari dengan 23 pasang kromosom manusia yang membentuk kod genetik. Dalil, surah Al-Muminun 2:2. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Kemudian kami jadikan dia setitis air mani dalam tempat yang kukuh. Kemudian kami jadikan air mani itu segumpal darah. Rujukan, halaman 2001, Teori Kerangka Quran. Hujah, ketepatan nombor 23 dalam tempoh wahyu ayat-ayat penting dan kaitannya dengan 23 pasang kromosom manusia yang hanya ditemui pada abad ke-20 melalui teknologi mikroskop, menunjukkan ijaz adadi dan ijaz ilmi yang luar biasa. Nombor perdana 23 yang hanya dapat dibahagi dengan satu dan dirinya sendiri, mencerminkan keesaan Allah dan ketepatan susunan Al-Quran. Pola ini, seperti yang digariskan dalam Amazing Consistencies, menyokong dakwaan nombor tidak pernah berbohong, membuktikan Al-Quran sebagai mukjizat ilahi yang berkait dengan fitrah manusia. Impak dan amalan. Baca surah Al-Muminun 2:11-14 selepas solat subuh. Renungkan nombor 23 sebagai tanda keajaiban ilahi yang berkait dengan penciptaan manusia. Kromosom. Luangkan masa untuk menghitung 3 perkataan dalam surah Al-Baqarah 2:23 atau merenung kaitan nombor 23 dengan tempoh wahyu mengikut amalan Rasulullah SAW dalam memuliakan Al-Quran. Sahih Bukhari 516. Doa, Allahumma ya Rabb, tambahkan ilmu tentang keajaiban penciptaanmu. Subbab 9.2. Ijaz saintifik. Penciptaan dari air penerangan. Al-Quran menyebut bahawa segala sesuatu yang hidup dicipta dari air. Surah Al-Anbiya dan surah Al-Muminun 23:12-13 menerangkan tahap-tahap penciptaan manusia dari air mani hingga embrio. Fakta ini selari dengan penemuan saintifik moden tentang peranan air dalam kehidupan dan perkembangan embriologi. Dalil surah Al-Anbiya. Dan tidakkah orang-orang kafir itu memikirkan bahawa langit dan bumi dahulu adalah satu, lalu kami pisahkan keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup dari udara? Tidakkah mereka beriman? Halaman 2:6, Teori Kerangka Quran. Hujah, ayat tentang penciptaan dari air, surah Al-Anbiya 2:30, selari dengan fakta saintifik bahawa air adalah komponen utama kehidupan, dengan kira-kira 20% tubuh manusia terdiri daripada udara. Penerangan tentang tahap-tahap embrio dalam surah Al-Muminun 11 mencerminkan penemuan embriologi moden yang hanya disahkan melalui teknologi canggih pada abad ke-20. Kaitan nombor 23 dengan kromosom manusia mengukuhkan ijaz ilmi Al-Quran, menunjukkan bahawa kitab ini mengandungi kebenaran saintifik yang tidak dapat diketahui pada abad ke-7, relevan untuk era sains moden. Impak dan amalan. Baca surah Al-Anbiya dan surah Al-Muminun 13-15 dengan tadabbur selepas solat Isya. Renungkan keajaiban penciptaan dari air dan nombor 23 dengan kromosom. Luangkan 5 minit untuk memikirkan peranan air dalam kehidupan.
seperti yang digalakkan Rasulullah SAW melalui pembacaan Al-Quran dengan perenungan. Sunan Tirmizi. Doa. Allahumma ya Rabb, ingatkan aku akan keajaiban penciptaanmu melalui Al-Quran. Penutup episod 9. Episod ini telah menonjolkan tempoh wahyu Al-Quran selama 23 tahun sebagai keajaiban numerikal. Ijaz Adadi. Dengan nombor 23 muncul dalam ayat cabaran surah Al-Baqarah 203, ayat tentang air, dan selari dengan 23 pasang kromosom manusia. Keajaiban saintifik melalui ayat-ayat penciptaan dari air, surah Al-Anbiya 20 dan tahap-tahap embrio. Surah Al-Muminun 23-11 membuktikan Al-Quran sebagai mukjizat ilahi yang relevan dengan zaman sains moden, menyokong dakwaan berpandukan. Amazing consistencies tidak pernah membohongi. Al-Quran mengaitkan keajaiban angka dengan penciptaan manusia, mengundang kita untuk tadabbur fitrah kita sendiri. Semoga pembaca menghidupkan ayat-ayat ini dalam kehidupan harian, merenung nombor 23 dan keajaiban penciptaan untuk menguatkan iman. Doa. Allahumma ya Rabb, ajal Al-Quran rabi'a qalbi wa syafi'an fil akhirah. Episod 10. Juz Amma. Mukjizat dalam surah pendek penerangan. Episod ini meneroka Juz Amma, bahagian terakhir Al-Quran yang mengandungi surah-surah pendek, sebagai penutup perjalanan rohani yang penuh keajaiban numerikal. Ijaz Adadi melalui nombor seperti 5 dan 19, serta kesan psikologi ijaz nafsi dalam memberikan ketenangan dan perlindungan rohani. Surah-surah pendek seperti Al-Falaq, An-Nas, dan Al-Alaq menawarkan panduan praktikal untuk kehidupan harian, mengukuhkan iman dan ketenangan jiwa. Episod ini mengintegrasikan contoh ijaz adadi dari Amazing Consistencies, The Miracle of Numbers in the Quran, disokong oleh dalil Al-Quran, hadis, hujah saintifik, dan amalan harian, selari dengan pendekatan berani berbeza yang berpaksikan Al-Quran dan Sunnah, relevan untuk zaman sains moden. Subab 10.1, Ijaz Adadi, nombor 5 dan 19. Penerangan, Juz Amma menunjukkan keajaiban numerikal melalui nombor 5 dan 19. Jumlah perkataan dalam 5 surah terakhir Juz Amma, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas adalah 100, 520, mencerminkan simetri ilahi. Surah Al-Alaq, surah pertama yang diturunkan, mempunyai 19 ayat, selari dengan nombor 19 dalam Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf. Selain itu, jumlah huruf dalam frasa pembukaan 5 surah terakhir, min, kul, etc. menghasilkan pola berkaitan nombor 5, mengikat Juz Amma dengan struktur Al-Quran. Dalil, surah Al-Mulk 61, Maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Halaman 325, teori kerangka. Hujah, ketepatan nombor 5 dalam 5 surah terakhir dan nombor 19 dalam surah Al-Alaq menunjukkan ijaz adadi yang tidak mungkin dirancang oleh manusia pada abad ke-7. Nombor 5 yang berkait dengan 5 rukun Islam dan 5 waktu solat mencerminkan kesederhanaan dan kesempurnaan. Manakala nombor perdana 19 melambangkan keesaan Allah. Pola ini, seperti yang digariskan dalam Amazing Consistencies, menyokong dakwaan nombor tidak pernah berbohong, menjadikan Juz Amma sebagai bahagian Al-Quran yang kaya dengan simetri ilahi, mudah dihafal tetapi mendalam dalam makna. Impak dan amalan. Baca surah Al-Mulk setiap malam, seperti yang digalakkan Rasulullah SAW, Sunan Tirmizi, dan renungkan nombor 5 dalam 5 surah terakhir Juz Amma, atau nombor 19 dalam surah Al-Alaq. Luangkan masa untuk menghitung jumlah perkataan dalam 2 perkataan untuk menghargai simetri numerikal. Doa. Allahumma ya Rabb, lindungi aku dengan keajaiban Juz Amma. Ijaz, psikologi, ketenangan Juz Amma. Penerangan, surah-surah pendek Juz Amma seperti Al-Falaq dan An-Nas menawarkan perlindungan rohani dan ketenangan jiwa melalui irama dan tema perlindungan. Membaca surah-surah ini dengan tartil mencipta kesan meditasi, membantu mengurangkan tekanan dan meningkatkan kesedaran rohani. Dalil, surah Al-Falaq 111:1-5. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh daripada kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Rujukan, halaman 119, teori kerangka Quran. Hujah, irama surah pendek Juz Amma dengan struktur ayat yang singkat dan berirama dengan penemuan sains moden tentang kesan terapi bunyi. Kajian psikologi menunjukkan bahawa pengulangan frasa seperti Qul A'udhu dalam Al-Falaq dan An-Nas mengurangkan tekanan dan meningkatkan fokus, menunjukkan ijaz nafsi.
Surah-surah ini yang menekankan perlindungan dari kejahatan dan kejahatan syaitan, relevan untuk dunia moden yang penuh cabaran mental dan rohani, menjadikan juz amma sebagai penawar jiwa. Impak dan amalan. Baca surah Al-Falaq dan An-Nas 3 kali selepas solat atau sebelum tidur. Seperti yang diajarkan Rasulullah SAW, Sunan Tirmizi nomor 3, renungkan tema perlindungan dan nombor 5 dalam 5 surah terakhir. Luangkan 2-3 menit untuk membaca surah Al-Ikhlas dengan tartil, memikirkan nombor 19 dan kesan ketenangannya. Doa, Allahumma ya Rabb, tenangkan hatiku dengan juz amma dan lindungi aku dari kejahatan. Penutup episod 10. Episod ini telah menonjolkan juz amma sebagai penutup perjalanan rohani Al-Quran dengan keajaiban numerikal melalui nombor 5 dalam 5 surah terakhir dan nombor 19 dalam surah Al-Alaq, serta kesan psikologi yang menenangkan jiwa melalui surah sodek seperti Al-Falaq dan An-Nas. Ketepatan nombor 5 dan 19 serta irama surah-surah juz amma membuktikan Al-Quran sebagai mukjizat ilahi yang relevan untuk era sains moden, menyokong dakwaan amazing consistencies bahawa nombor tidak pernah berbohong. Juz amma dengan kesederhanaan dan kedalaman maknanya mengundang kita untuk menghafal, merenung, dan mengamalkan ayat-ayatnya dalam kehidupan harian. Semoga pembaca menghidupkan juz amma melalui pembacaan dan tadabbur, mencari perlindungan dan ketenangan dengan Al-Quran. Doa, Allahumma ya Rabb, aj'al Al-Quran rabi'i qalbi wa syafi'an fil akhirah. Halaman 11. Penutup diperluas untuk episod 6 hingga 10. Tema 2, susunan surah. Berikut adalah penutup yang dihuraikan untuk setiap episod dari episod 6 hingga 10. Dalam tema 2, susunan surah perjalanan rohani, yang bertujuan mengukuhkan hubungan pembaca dengan Al-Quran melalui tadabbur keajaiban numerikal, linguistik, saintifik, dan psikologi, serta inspirasi untuk mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan harian. Penutup episod 6, susunan ilahi, 114 surah dan nombor perdana. Episod ini telah menyelami susunan 111 surah Al-Quran sebagai perjalanan rohani yang terancang, ditetapkan melalui wahyu Jibril dengan keajaiban numerikal, melalui nombor 114 hasil darab 16 dan nombor perdana 19 yang muncul dalam Bismillahirrahmanirrahim serta surah Al-Mudaththir 72. Ketepatan nombor 112 dalam jumlah surah dan pengulangan huruf Al-Quran dan Ar-Rasul sebanyak 115 kali, bersama kesan psikologi susunan surah yang menenangkan, membuktikan Al-Quran sebagai mukjizat ilahi yang relevan untuk era sains moden. Seperti yang dinyatakan dalam surah Al-Hijr 9, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memeliharanya. Susunan ini adalah bukti pemeliharaan ilahi yang terancang dengan sempurna. Pola nombor perdana 19, seperti yang disokong amazing consistencies, mengesahkan dakwaan, nombor tidak pernah berbohong, menjadikan susunan surah sebagai peta rohani yang harmoni. Inspirasi rohani. Susunan 116 surah adalah jemputan untuk memulakan perjalanan rohani dengan Al-Quran, dari doa pembukaan hingga perlindungan penutup. Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran adalah jamuan Allah, maka terimalah jamuannya sebaik yang kamu mampu. Sunan Ibn Majah 214, dengan tadabbur nombor 111 dan 19, kita menghargai simetri ilahi yang mengikat Al-Quran, membawa kita lebih dekat kepada Allah. Dalam dunia yang penuh kekacauan, susunan surah ini adalah panduan yang menenangkan, mengingatkan kita akan keesaan dan kebijaksanaan Allah. Amalan harian. Mulakan hari dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum aktiviti, renungkan 19 hurufnya sebagai kunci perjalanan rohani. Baca surah Al-Hijr 19. Selepas solat subuh untuk menghargai pemeliharaan Al-Quran seperti yang digalakkan Rasulullah SAW. Tulis doa, Allahumma ya Rabb, jadikan susunan Al-Quran panduan hidupku. Halaman 192, teori kerangka Quran. Amalkan ini untuk memperkuat hubungan dengan Al-Quran, menghidupkan hati dengan simetri ilahi. Penutup episod 7. Al-Fatihah. Pembukaan dengan nombor 1 episod ini telah menonjolkan surah Al-Fatihah sebagai pembukaan Al-Quran yang sempurna, dengan keajaiban numerikal ini melalui nombor 31 dalam jumlah huruf, titik, dan sifat Allah, serta kesan psikologi jaz nafsi yang menenangkan jiwa melalui pembacaan dalam solat. Nombor perdana 31 yang muncul dalam struktur Al-Fatihah dan ayat ke-31 Al-Quran Baqarah 2:29 mencerminkan keesaan Allah dan kesempurnaan Ummul Kitab.
Irama Al-Fatihah yang selari dengan terapi bunyi moden mengukuhkan iman dan ketenangan sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Muzammil yang mat, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Pola nombor 31 seperti yang disokong Amazing Consistencies mengesahkan dakwaan nombor tidak pernah berbohong, menjadikan Al-Fatihah sebagai pintu masuk kepada rahmat Al-Quran. Inspirasi rohani. Al-Fatihah adalah doa yang hidup, mengundang kita untuk memuji Allah dan memohon petunjuk ke jalan yang lurus. Rasulullah SAW bersabda, tiada solat bagi sesiapa yang tidak membaca Al-Fatihah. Dengan tadabbur nombor 31 dan makna ayat-ayatnya, kita membuka hati kepada keajaiban Al-Quran, menemui ketenangan dalam solat dan kehidupan. Dalam era moden yang penuh tekanan, Al-Fatihah adalah penawar jiwa, mengingatkan kita untuk kembali kepada Allah dengan penuh kerendahan. Amalan harian, baca Al-Fatihah dengan tartil dalam setiap solat, renungkan nombor 31 dan makna Ihdinas Siratal Mustaqim untuk memperkuat iman. Luangkan 2-3 minit selepas solat untuk merenung simetri nombor 31 dengan menghitung huruf atau titik dalam Al-Fatihah. Tulis doa, Allahumma ya Rab, jadikan Al-Fatihah pembukaan hatiku kepada rahmatmu. Amalkan ini untuk menjadikan Al-Fatihah sebagai panduan rohani harian. Penutup episod 8. Al-Baqarah, asas syariat dan simetri. Episod ini telah menyerlahkan surah Al-Baqarah sebagai asas syariat dalam perjalanan rohani dengan keajaiban numerikal, ijaz adadi, melalui nombor 23 dalam ayat cabaran 223. Dan keajaiban linguistik, ijaz balagi, melalui gaya bahasa yang tiada tandingan, seperti perumpamaan lalat 226. Nombor 23 yang selari dengan 23 pasang kromosom manusia mengaitkan Al-Baqarah dengan fitrah manusia, manakala keindahan retoriknya menantang kemampuan manusia. Sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Baqarah 221, buatlah satu surah yang sebanding dengannya. Pola nombor 23 dan keunikan gaya bahasa seperti yang disokong Amazing Consistencies mengesahkan dakwaan nombor tidak pernah berbohong, menjadikan Al-Baqarah sebagai panduan hidup yang kukuh dalam era sains moden. Inspirasi rohani. Al-Baqarah adalah kitab syariat yang merangkumi hukum, akhlak, dan kisah-kisah pengajaran, membimbing kita untuk hidup dengan iman dan takwa. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Baqarah kerana membacanya adalah keberkatan dan meninggalkannya adalah penyesalan. Sahih Muslim 864. Dengan tadabbur nombor 23 dan keindahan bahasanya, kita menemui kekuatan untuk menghadapi cabaran moden, dari keraguan intelektual hingga tekanan kehidupan. Al-Baqarah adalah perisai rohani, mengingatkan kita untuk teguh pada jalan Allah. Amalan harian, baca surah Al-Baqarah 226 selepas solat maghrib, renungkan nombor 23 dan keunikan perumpamaan lalat untuk memperkuat keyakinan. Luangkan masa untuk mengkaji tafsir ayat-ayat ini, contoh tafsir Ibn Kathir, untuk memahami keindahan retoriknya. Tulis doa, Allahumma ya Rab, teguhkan imanku dengan keajaiban Al-Baqarah. Amalkan ini untuk menjadikan Al-Baqarah sebagai panduan syariat dalam kehidupan. Penutup episod Minar, Tempoh Wahyu, nombor 23, dan penciptaan episod ini telah menonjolkan tempoh wahyu Al-Quran selama 23 tahun sebagai keajaiban numeridi. Dengan nombor 23 muncul dalam ayat cabaran Al-Baqarah 2, ayat tentang air, dan selari dengan 23 pasang kromosom manusia. Keajaiban saintifik ijaz ilmi melalui ayat-ayat penciptaan dari air Al-Anbiya 21 dan tahap-tahap embrio Al-Muminun 23 pasal 19 mengesahkan Al-Quran sebagai kitab yang melampaui zaman sebagaimana dinyatakan dalam surah Fusilat bab 1. Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di ufuk dan dalam diri mereka sendiri. Kaitan nombor 23 dengan kromosom seperti yang disokong Amazing Consistencies mengesahkan dakwaan nombor tidak pernah berbohong, menjadikan Al-Quran sebagai cermin fitrah manusia. Inspirasi rohani. Al-Quran adalah tanda kasih sayang Allah, mengaitkan keajaiban numerikal dengan penciptaan kita sendiri. Rasulullah SAW menggalakkan pembacaan Al-Quran dengan perenungan, Sunan Tirmizi 259, dan nombor 23 mengingatkan kita akan keajaiban tubuh kita yang dicipta Allah. Dalam era sains, ayat-ayat seperti Al-Muminun 23:14 mengajak kita untuk merenung fitrah dan kembali kepada pencipta dengan penuh syukur. Al-Quran adalah pelita yang menerangi jalan kebenaran. Amalan harian, baca surah Al-Muminun 23:12-15 dan Al-Anbiya 2:30 selepas solat Isya.
Renungkan nombor 23 dan kaitannya dengan kromosom serta keajaiban air dalam penciptaan. Luangkan 5 minit untuk memikirkan peranan air dalam kehidupan seperti yang digambarkan Al-Quran. Tulis doa. Allahumma ya Rabb, tambahkan ilmuku tentang keajaiban penciptaanmu. Amalkan ini untuk menghubungkan iman dengan sains moden. Penutup episod 10, Juz Amma, mukjizat dalam surah pendek. Episod ini telah menyerlahkan Juz Amma sebagai penutup perjalanan rohani Al-Quran dengan keajaiban numerikal melalui nombor 5 dalam 5 surah terakhir, An-Nas, dan nombor 19 dalam surah Al-Alaq, serta kesan psikologi yang menenangkan dan jiwa seperti surah-surah. Nombor 5 yang berkait dengan rukun Islam, dan nombor 19 yang melambangkan keesaan Allah menunjukkan simetri ilahi sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Mulk 67:1, Maha Suci Allah yang di tangannya segala kerajaan. Irama surah pendek yang selari dengan terapi bunyi moden mengesahkan dakwaan Amazing Consistencies bahawa nombor tidak pernah berbohong, menjadikan Juz Amma sebagai panduan rohani yang mudah dihafal tetapi mendalam. Inspirasi rohani, Juz Amma adalah hadiah Allah untuk setiap Muslim, menawarkan perlindungan dan ketenangan dalam ayat-ayat pendek yang penuh makna. Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang membaca 3 kali surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas setiap hari, dia akan dilindungi dari segala kejahatan. Dengan tadabbur nombor 5 dan 19, kita menghidupkan Juz Amma dalam hati, menemui kedamaian dalam dunia yang penuh cabaran. Juz Amma adalah perisai rohani, mengundang kita untuk berlindung kepada Allah. Amalan harian, baca surah Al-Mulk setiap malam dan surah Al-Falaq serta An-Nas 3 kali selepas solat atau sebelum tidur. Masukkan nombor 5 dan 19 untuk ketenangan. Luangkan masa untuk menghafal surah Al-Alaq, memikirkan 11 ayatnya sebagai permulaan wahyu. Tulis doa. Allahumma ya Rabb, lindungi aku dengan Juz Amma dan tenangkan hatiku. Amalkan ini untuk menjadikan Juz Amma sebagai amalan harian yang menguatkan iman.